asalnya ajaran tasawuf muncul dalam bentuk penyelewengan dalam suluk, yakni mereka mula bercakap benda-benda berkaitan dengan hati, perasaan-perasaan dalam hati, iaitulah masalah riak dan sebagainya. Maka diungkapkan dengan ayat-ayat yang kita kata yang samar-samar. Bila muncul perkara ini dalam kalangan ahli ibadah, maka ulama melihat ianya benda yang boleh bawa kepada penyelewengan akidah di masa ke belakang. Walaupun ahli tasawuf yang awal seperti Al-Junaid dan sebagainya, mereka tidak ada penyelewengan dari sudut akidah. Ahli tasawuf yang awal yang muncul di zaman awal Islam, mereka tidak ada sangat penyelewengan dalam akidah. Bahkan akidah mereka masih lagi secara umumnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma mereka ada sikap ghulu dalam ibadat. Ghulu dalam ibadat, itu sahaja. Kan? Kalau bangkit tahajud tu, kalau mengantuk pun terpaksa juga jaga, paksa diri dan sebagainya, yang mana orang salaf tidak suka. Dan sebab itu kata Abu Zum'ah Ar-Razi, wafat tahun 264 Hijriah, bila ditanya tentang Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi adalah Syekhus Sufiyah. Dia dianggap sebagai imam dan dianggap sebagai muassis, dan dia dianggap sebagai pengasas ilmu tasawuf dari sudut dia adalah orang pertama yang menulis kitab tasawuf. Orang pertama. Ada kitab dia dicetak. Ada kitab dia dicetak dan dipelajari. Dan Al-Harith Al-Muhasibi ahli kalam. Dia ahli kalam dalam masa yang sama. Sebab tu ilmu kalam dengan tasawuf akhirnya tidak dapat dipisahkan bagi irama dan lagu. Sebab apa? Daripada awal lagi memang penulis dia adalah ahli kalam. Al-Harith Al-Muhasibi Kullabiyah. Jadi Abu Zur'ah bila ditanya kepada beliau tentang ilmu tasawuf yang ditulis oleh Al-Harith Al-Muhasibi, apa dia kata? Qala Sa'id bin Amr Al-Barza'i. Kata Sa'id bin Amr Al-Barza'i, syahidtu Aba Zur'ah Ar-Razi wa su'ila 'anil muhasibi wa kutubih faqala iyyaka wa hadhihi al-kutub hadhihi kutubu bid'in wa dalalat. Kata Sa'id ibn Amr Al-Barza'i, aku bersaksi bahawa Abu Zur'ah Ar-Razi telah ditanya tentang Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Maka dia kata, iyyaka wa hadhihi al-kutub, jauhkanlah dirimu daripada kitab-kitab ini. Hadhihi kutubu bid'in wa dalalat, ini semua adalah kitab-kitab bid'ah dan kesesatan. Alaika bil athar tajid ghunyatan, hendaklah kamu mengikuti athar, ia sudah cukup. Hal balaghakum anna Malikan wal Thawriyya wal Auza'iyyah sannafu fil khatarat wal wasawis ma asra'an nas ila al bid'ah. Dia kata, pernahkah kamu dengar ulama-ulama silam seperti Imam Malik, Imam Al-Thawri dan Auza'i mengarang kitab berkenaan dengan lintasan hati dan waswas ini, kenaan dengan perasaan. Dalam tasawuf dia ada istilah, masalahnya al-fana, al-mahwu, al-sahwu, al-sakru, al-jam'u, al-wajdu dan benda-benda macam ini, yang bukan tempatnya untuk kita huraikan. Jadi benda-benda macam ni dia pun bercakap, kononnya ini adalah apa yang diperasa dalam hati mereka ketika mereka beribadat. Maksudnya dalam perjuangan untuk membersihkan jiwa itu, gangguan syaitan dan sebagainya, dia pun mula karang benda-benda ni. Maka dia kata, ma asra'an nasu ilal bid'ah, sungguh cepat manusia menuju kepada bid'ah. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah sendiri telah mentahzir kelompok sufi yang wujud pada zaman beliau, yang mula membuat takbir. Apa dia takbir? Takbir tu macam zaman kita ni, macam Yahanana lah. Tapi zaman tu dia tak teknologi, tak moden sangat. Masa tu dia hanya sekadar menyanyikan syair ataupun qasidah dengan diiringi dengan ketukan-ketukan pada kayu ataupun kulit, dengan tujuan untuk menzuhudkan jiwa. Itu nama dia takbir. Maka Imam Syafi'i kata, khallaftu bi Baghdad syai'an ahdathathu az-zanadiqah yusammunahu at-takbir wa yashghaluna bihi 'anil Quran. Aku tinggalkan di Baghdad dalam keadaan di sana ada satu amalan yang direka-reka oleh kelompok zindiq, yakni munafiqun. Imam Syafi'i anggap depa ni zindiq. Mereka namakannya sebagai at-takbir. Sebab apa nama dia takbir? Sebab dia kata yughabbiru fil akhirah, dia membawa kita ingat akhirat.
Syiar-syiar yang berbentuk ketuhanan yang disertai dengan tepukan dan juga gerakan tangan dan kaki. Itu nama dia taqdir. Yashghaluna bihi 'anil Quran. Mereka menjauhkan orang daripada Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i tengok hak zaman lah, itu lagi teruklah. Baik. Sebab itu kalau kita tengok Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dia membezakan antara benda yang menyebabkan orang ingat tasawuf ni adalah tradisi Islam yang ada dalil depa kata zuhud ada dalam Islam. Demikian juga orang yang mengatakan ilmu kalam ada dalam Islam. Syubhah mereka adalah Islam menerima dalil akal. Untuk yang pertama, ilmu kalam, kita katakan ilmu kalam berbeza daripada dalil akal. Ia bukan semata-mata dalil aqli. Dalil aqli ada dalam Al-Quran. Al-Quran berhujjah dengan akal. Al-Quran memandu akal untuk berfikir. Tetapi ilmu kalam ialah ilmu yang berteraskan kepada mantiq Yunani. Sebab itu ulama' salaf celah. Ulama' salaf tak menolak penggunaan akal dalam berhujjah, kerana memang itulah alat untuk kita berhujjah. Akal. Al-Quran turun yukhatibul aqal. Al-Quran turun untuk bercakap dengan akal dan memandu akal. Tapi masalahnya ilmu kalam bukan semata-mata akal, tapi dia adalah akal Yunani. Yang ni yang ulama' salaf tak boleh terima. Dan juga tasawuf bukan semata-mata zuhud, tapi dia adalah ghulu dalam zuhud. Ini asal tasawuf. Sebab tu kata Imam Ibn Jauzi, as-sufiyah min jumlatiz zuhad. Orang sufi termasuk dalam kelompok zuhud. Betul. Wa qad dzakarna talbisa iblisa 'ala az-zuhad. Dia kata kami dah sebut dalam kitab Talbis Iblis ni, bab sebelum ni, berkenaan dengan belitan iblis terhadap orang zuhud. Illa anna as-sufiyah infaradu 'aniz zuhad bi sifatin wa ahwalin wa tawassamu bi simatin. Dia kata tetapi orang sufi ada ciri-ciri yang khusus yang tidak ada pada orang zuhud yang biasa, dengan sifat-sifat, keadaan dan ciri-ciri. Fahtajna ila ifradihim bidzikr. Maka kami kena cerita bab asing pasal tasawuf, dia kata. Wa tasawuf tariqatun. Dia kata tasawuf adalah satu jalan. Kana ibtida'uha, asalnya, awalnya az-zuhdul kulli. Asalnya zuhud semata-mata. Itu betul. Dia kata awal tasawuf tu zuhud. Thumma tarakhasa al-muntasibuna ilaiha bis-sama'. Kemudian orang yang mengikut ajaran ini memberikan kelonggaran kepada diri mereka untuk mendengar apa dia? Takbir tu ya, muzik-muzik, bunyi-bunyian. Ada orang sufi ni dia ada sama', dia bukan sekadar itu saja. Dia macam contoh kalau dia bangkit tahajud malam gelak-gelak kan. Lepas tu tiba-tiba dia dengar suara datang cakap dengan dia. Dia jadikan itu sebagai dia panggil sama', sebagai dia punya dalil. Dia panggil hawatif. Hawatif ni ialah mendengar suara tanpa melihat siapa yang bercakap. Mungkin jin, mungkin apa, tak tahu lah, apa orang ke yang nak bohong dia. Jadi dia akan percaya benda tu. Contoh tiba-tiba dia dengar, dia kata aku telah ampunkan dosa kamu. Dia percaya. Dia kata okey, dosa mana ampun dah. Pasal apa tadi malam dah dengar sama'. Itu maksud sama' di sini. Bukan semata-mata muzik. Muzik tu satu hal lah. Jadi mereka mula-mula zuhud. Lepas tu dia jadi macam ni, pelik-pelik. Sebab mereka pergi ibadat tempat yang pelik-pelik. Masuk dalam gua, pergi dekat tengah-tengah padang pasir, duduk sorang-sorang. Dengar macam-macam lah kan. Memang jadi macam tu lah. Macam kalau orang kita ni naik Gunung Jerai dan sebagainya. Dia jadi pelik-pelik lah. Baik. Warraqs, dan juga menari. Jadi dijadikan tarian sebagai satu bentuk ibadat. Kan. Famala ilaihim tullabul akhirah. Tengok kata Ibn Jauzi, maka orang-orang yang nak cari akhirat cenderung kepada mereka minal awam, daripada kalangan awam, lima yuzhirunahu minat tazahud, sebab nampak mereka ni orang zuhud. Wa mala ilaihim tullabud dunya lima yarawna indahum minar rahati wal la'ib. Dan orang yang nak dunia pun cenderung kepada mereka juga, sebab nampak macam best pula agama mereka ni. Ada main-main, menari-nari pun ada. Jadi Ibn Jauzi kata sebab itulah golongan sufi ni ada dua orang macam ni terpengaruh dengan mereka. Orang awam yang nak akhirat, orang yang nak dunia tapi dalam masa sama nak agama.
terpengaruh sebab nampak dia boleh himpunkan dua benda dalam ajaran tasawuf. Ibn Jauzi kata wa hadha ismu dhahara lil qaumi qabla sanata 200 ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة حاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع إلى آخره. Dia kata nama sufi ini muncul sebelum tahun 200 Hijrah. Jadi mereka mulalah bagi dia macam-macam takrif, yang mana kesimpulan dia tasawuf dari sisi mereka adalah melatih jiwa dan mujahadah hawa nafsu dengan akhlak yang mulia. Itu asalnya tasawuf. Dan menurut Ibn Taymiyah, tasawuf muncul di Basrah pada awalnya. Di mana dikatakan orang terawal yang bawa Abdul Wahid Ibn Zaid yang wafat tahun 150 Hijriah. Dan dia ini ada pandangan yang syah dalam akidah, iaitulah dituduh membawa fahaman Qadariyah. Ibn Jauzi menyebut, dia kata at-tasawuf madhhabun ma'ruf. Tasawuf madhhab yang diketahui. Yazidu 'ala az-zuhd, dia lebih daripada zuhud. Wa yadullu 'ala al-farqi bainahuma, menunjukkan beza antara keduanya. Anna az-zuhda lam yadhummuhu ahad. Zuhud tak ada ulama celah. Wa qad dhammu at-tasawuf, ulama celah tasawuf. Jadi ulama bezakan tasawuf dengan zuhud, dua benda yang beza. Seperti Imam Syafi'i kata, "Law anna rajulan tasawwafa fi awwal an-nahar la ya'ti adh-dhuhru hatta yasira ahmaq." Kalau orang masuk tasawuf waktu pagi, tak sampai zuhur dah jadi dungu. Jadi bodoh. Sebab apa? Ikut kata Syekh, dia dah bai'at. Kami dulu ada Tok Guru Sufi dulu, dia kata, kamu kalau dah bai'at, tak boleh tanya kenapa. Kalau kamu tanya kenapa kepada Tok Guru, tak akan berjaya dunia akhirat. Hari dulu tak tanya Tok Guru sebab apa buat. Kan? Baik.